kitab kita ini ada kita khatam insya-Allah sampai muka surat 261. sampai 261 perenggan dan dikeluarkan oleh di dalam hatimu akan kasih kepada dunia dan takut olehmu akan hilang ilmumu. Ini untuk ulama ya. Awal sebut pun tentang ulama, ini pun tentang ulama ya. Keluarkan wahai orang-orang alim cinta dunia daripada hatimu ya. Cinta dunia daripada hatimu. Bahkan dunia tu apa? Rumah besar, kereta besar. Dunia tu apa? Di antara dunia hasanah ialah kau isteri yang salihah. Bahkan setengah daripada mereka itu pun dikeluarkan. Malam kita dah bincang, yang ada mereka tahan duduk bujang pasal apa? Nak masak dengan ilmunya ya. Sampai begitu sekali ya. Dunia ya. Wahai orang alim, takut olehmu akan hilang ilmumu dan amalmu yang telah engkau berlelah dan payah dan susah dalam 4-5-60 tahun. Bukan 4-5-6 tahun, 4-5-60 tahun. Kerana sebab syarat jadi orang alim belajar ni berapa lama? 50 tahun, 40 tahun. 20 tahun tu sikit. Paling tidak 30-40 tahun. Adakah orang belajar begini? Ada. Syekh Hasan Al-Banjari 30 tahun dari Banjar. Bermakna dari kecil sampai umur 30 tahun dah belajar dengan bapaknya, dengan ulama-ulama di Banjar. Umur 30 tahun berangkat ke Mekah. Belajar lagi berapa lama? 30 tahun. Sama sekali berapa tahun? 60 tahun. Dia balik dah umur 60 tahun, macam apa nak dakwah? 60 tahun, Allah Ta'ala qadakkan umurnya lagi 60 tahun. Meninggal pada usia 120 tahun. Syekh Salim Bafadal pergi ke Iraq sampai tua baru balik. Pergi-pergi masih muda belia, balik sampai dah tua, umurnya 60 lebih baru balik. Berapa lama dia pergi? 40 tahun. Belajar ke mana engkau wahai Syekh Salim? Aku pergi ke Iraq belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bawa balik kitab Ihya Ulumuddin. Kita dapat kitabnya hari ini. Begitu ya. 40 tahun, 60 tahun. Habib Umar bin Hafiz tu dengan abangnya, sekarang dia umurnya dia kita berapa? Dia 60 lebih lah. 60 lebih. Setiap hari masa abangnya ada, setiap hari mentelaah kitab dengan abangnya pukul 2 pagi, dua beradik. Mentelaah kitab fiqh. Dua beradik pukul 2 pagi tak tinggal, mesti belajar. Bermakna dah sampai berapa puluh tahun tu, sepanjang hayatnya masih dah mengajar, masih belajar. Bermakna kalau umurnya 60 tahun, dia 60 tahun dia dah belajar. Begitu ya. Dia pun tak tinggal begitu. Abangnya umur dia kemarin meninggal dekat 90. Pun begitu juga. Bermakna 90 tahun. Sia-sia kau punya 40, 60, 50, 60 tahun. Jadi batal, menjadi sia-sia kalau kau banyak dunia. Rosak ilmumu dan amalmu ya. Tapi saya dah ilmu banyak. Saya dah belajar 4 tahun. Layaklah saya menjadi kaya sekarang. Suka tingkau. Dan ingatkan olehmu akan kisah seorang lelaki dari kaum Bani Israel yang telah menghimpunkan 80 peti kitab hingga menurun oleh Allah Ta'ala akan wahyu kepada Nabi. Khabarkan olehmu kepada lelaki yang menghimpunkan 80 peti kitab, jikalau ia menghimpun banyak daripada yang demikian itu sekalipun, maka tiada memberi manfaat oleh Allah Ta'ala akan ilmunya, melainkan dengan mengamalkan ia akan 3 perkara. Seorang alim Bani Israel 80 peti kitab, bukan 80 kitab, 80 peti kitab, saking banyak ilmunya. Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi zaman itu bilang, ini 80 peti kitab tak manfaat kecuali kau buat 3 perkara ini. Yang pertama, jangan kau kasih akan dunia. Orang alim ada 80 kitab tetapi ada 80 saham itu dan ini umpamanya ya. Dia cinta kepada dunia, tak ada manfaat bagi orang alim kalau cinta dunia. Yang kedua, jangan kau sakit akan hati manusia. Orang alim kok sakitkan hati orang? Patut orang alim makin memudahkan orang, makin patut orang alim makin mesra dengan orang. Makin orang alim jadi kiai garangnya sekali ya. Makin kiai saya nak minta bikin tahlil boleh? Tak boleh. Tak bolehnya dahulu tak boleh. Kiai saya nak minta izin dekat madrasah ni nak bawa, tak nak bikin acara maulid ke, nak bikin tahnik cucu. Awak ada cukup syarat ini? Allah, kesian anak muridnya tu. Jadi mudahkan kiainya.
Mudahkannya, jangan sakitkan hati manusia, hamba Allah. Orang alim untuk apa? Orang alim kan warasatul anbiya, waris pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu apa? Bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad tu apa? Rahmatan lil alamin. Maka orang alim mengambil tempat Nabi, menggantikan tugas kerja Nabi, kena rauf dan rahim terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bengisnya, garangnya, kerasnya. Oi, naudzubillah. Ingat wahai sekalian orang alim, ketika itu awak terus jatuh awak punya nama title orang alim di sisi Allah Rabbul Alamin, ya. Baik, jangan engkau bersahabat dengan raja-raja seperti yang telah tersebut dahulunya, iaitu apa? Suka bercampur gaul dengan orang-orang besar. Kenapa? Itu memalingkan kau daripada orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang nak mendekatkan diri pada Allah. Hai budiman, sayangkan olehmu akan dirimu, dan jangan engkau jualkan akan akhiratmu dengan duniamu. Kau jualkan akhirat dengan dunia, tetapi pasal kau suka tengok orang lain pas macam kau juga, tapi dapat rumah besar, dapat kereta besar, kau pun kepingin juga. Tapi orang ada pas accountant, orang ada pas lawyer, aku ada pas igama. Kau pun pakai guna kau punya pas igama untuk dapat orang macam orang yang dapat dunia. Kau lain bidang, mereka lain bidang. Yang ada setengah ustaz dia pakaikan macam artis. Kadang kita kalau untuk jemput ceramah kau kena letak harga. Artis diorang boleh bayar, ustaz tak boleh bayar ke? Oh jadi kau artis lah, kau jogetlah tas-tas kalau gitu. Begitu ya. Pun diorang bayar, tak boleh bayar. Yang ada jemput kita susah-susah jauh-jauh, kasih air sejuk aja. Memang betul ya. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Kadang-kadang acara-acara kita pergi jauh-jauh gimana? Tak ada kasih apa, kecuali air sejuk lah diminum depan itu. Lepas tu tak ada. Ya memang tu namanya majlis apa kan? Majlisnya bukan majlis kita tau. Majlis tu majlis Rasulullah, majlis Allah, majlis umat. Kita sebahagian daripada umat Rasulullah. Kita dijemput tampil. Orang lain semua tu dibayar ke? Kan tidak. Yang menjayakan majlis bukan kita saja. Dan untung kita diberi peluang untuk cakap sepatah dua begitu ya. Patut kita bayar. Minta bayar. Sampai sekarang. Sebab itu yang ada ustaz-ustaz taruh harga dulu. Yang ada gitu. Maklum kadang-kadang AJK sibuk. Sampai tak teringat nak bayar. Ya tak kisah. Jangan jadi ingatan bagi engkau untuk dibayar. Jangan jadi ingatan bagi engkau untuk dibayar. Begitu. Tak ada tak menjadi apa semua tu. Letak harga. Minta maaf ya. Pernah dulu ya. Kita barulah mula-mula kuliah-kuliah begitu ceramah. Ada seorang tekan ya. Sejam kereta kita buruk sekali. Proton, bukan second hand, tak tahu berapa hand, tak tahulah. Dia kalau dari Singapura pergi Batu Pahat mesti kena berhenti sekali. Tak boleh terus, mesti keretanya rosak. Kalau nak pergi Melaka mesti berhenti 2 kali. Walau awak tak penat sekalipun, kereta awak penat, mesti berhenti setengah jam sejuk, tuang air lagi baru pergi lagi keretanya begitu ya. Kalau pergi KL mesti berhenti 3 kali. Begitu. Kalau nak pergi Perak pergi mana semua sampai pula pergi jauh kereta gitu pun ya. Kena berhenti tak tahu berapa kali lah keretanya ya. Nasib-nasib boleh balik. Tak nasib kat sana juga cari orang repair. Tapi ada sahabat kita bilang, tengok kereta kita buruk, jangan bimbang Zaki. Satu hari nanti kalau nanti orang buat ceramah-ceramah, kita boleh beli kereta handal macam mana pun. Kadang-kadang satu kuliah cukup untuk lepas API nanti. Astagfirullah. Jadi dia kuliah tu dia tengok muka orang. Ini segini ramai, API aku lepas. Allah. Dia ajarkan kita gitu pulanya. Sekarang kena gitu sebab orang tak hargai ya ustaz-ustaz. Kita datang susah-susah jauh-jauh semua gitu Tapi yang ada zakat berapa tak ambil, istilahnya tak meroi. Tak meroi itu apa? Tak berpatutan. Tak meroi. Begitu ya. Kena letak harga. Jangan kisah sebab kita memartabatkan ilmu. Martabatkan ilmu ke martabatkan diri kita. Jangan ya. Jangan, itu aib ya bagi orang alim, itu aib. Awak undang saya datang. Cuma agak-agak lah patut. Takkan nak kosong-kosong. Tak boleh gitu, tak boleh. Awak undang saya datang, begitu ya. Tambang sendiri, cari hotel sendiri, bayar sendiri. Semua begitu ya. Tak boleh dia orang tak apa ustaz, kita reimbursekan kita. Ya ambil orang hadiah.
Kalau tidak, ya kita datang. Kalau tak mampu, ya jangan pergi. Dan jangan suara dulu. Habis tambang saya macam mana ya? Ini nak pergi jauh ni. Habis hotel saya, penginapan saya macam mana ya? Jangan tanya. Jangan tanya. Kau pergi saja. Pergi saja, booking saja dahulu. Kemudian bilang, Ustaz, tapi kami dah siapkan apa homestay ke apa. Oh ya, terima kasih lah. Begitu ya. Jangan ngarani. Nak itu, nak ini, semua itu. Khadam agama, khadam. Hamba Allah. Hamba boleh tak tuannya suruh apa-apa? Tuan, nak bayar saya berapa? Tuan gitu. Hamba buat aja kenapa? Kita ingat kita hamba Allah. Sekarang kita sedang menghambakan diri kita kepada Allah dalam majlis Allah untuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang lainnya. Ya. Jangan ngarani. Baik ya. Menjual akhirat dengan duniamu, kerana dunia itu negeri yang hina lagi fana, dan akhirat itu negeri yang amat mulia lagi baka. Dan sebut olehmu ad-dunya jifatun wa talibuha kilab. Allah, dunia itu adalah bangkai, dan yang merebutnya itu adalah anjing. Allah, artinya bermula dunia itu buruk busuk, bangkai, dan yang menuntut dunia itu adalah anjing. Na'udzubillah. Dan jangan engkau seperti anjing, hai orang yang alim. Takut olehmu akan bahaya yang amat besar ini, yang tertentu bagimu, tiada ia bagi yang jahil, iaitu keinginan yang tersembunyi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihdari syahwatal jafiyatal alima yuhibbu an yajlisa ilaihi. Ya Allah, ini takut ya. Ini satu lagi tadi nak dunia, satu lagi nak popular. Suka kalau orang dampingi dia. Suka kalau orang sikit-sikit, kiai saya ada masalah lah. Oh, kalau yang gini pula tak bayar pun tak apa, asal jadi popular. Ustaz saya ada masalah, Ustaz boleh beri pandangan, Ustaz boleh kupaskan masalah ini, Ustaz kami jemput untuk bicarakan perkara ini. Wah, bukan main sukanya. Tu yang dalam hati. Rasulullah dah warning. Satu, duit tadi nyata, yang ni tak nyata dalam hati. Sebab ini lebih manis daripada duit. Saya diminta untuk beri pendapat ini, saya diminta untuk runding perkara ini. Amboi, kau ni ahli rupanya ya, kau ni ahli rujuk, pakar rujuk rupanya ya. Allah, itu dia warningkan ya. yakni takut oleh kamu akan keinginan yang tersembunyi. Maka berkata segala sahabat, dan apa wahai Rasulullah? Maka sabda baginda, iaitu orang yang alim, yang mengasihi akan duduk kepadanya segala manusia kerana mengambil manfaat kepadanya. Suka kalau kelasnya ramai, suka. Kalau tidak rasa macam tak seronok gitu. Itu yang ada ulama-ulama kuliahnya 3-4 orang aja. Teruslah kitab ni besar-besar mengajar. Kelasnya 3-4 orang aja. Begitu. Kadang kelas 1-2 orang aja. Siapa yang datanglah. Begitu ya. Tak semestinya kelas-kelas besar, tidak semestinya kelas-kelas besar. Ramai suka. Kelas itu ramai orang datang. Ini minta maaf ya. Wahai sekalian yang kepingin jadi ustaz, nanti jaga dialog ini ya. Nanti ada banyak kelas dekat sana, di tempatnya di sana. Tak banyaklah, cuma satu hari dalam 10 sesi. Ramai yang datang, ramai. Tak ramailah, setakat masjid tu melimpah-limpah saja. Madrasah nanti berapa ramai murid? Ramai. Ini semua menjadi perkataan yang selalu kita dengar. Ramai, rumahnya ramai. Ramai. Tak ramai sangatlah, setakat 700. Laki-laki, perempuan 900. Ya. Sedang nak buka cawangan lagi. Ya. Tak banyaklah, setakat 3 cawangan. Suka gitu kita. Pesantren kami ada 1000 penuntut. Amboi. Masuk dalam bab ini. Jangan ya, jangan. Kalau ada kuliah yang tak ramai orang, tak manfaat. Saya di sana lebih ramai. Jadi lagi ramai, lagi manfaat. Betul, manfaat bagi orang ke, manfaat bagimu. Biar namamu, hati-hati, jangan begitu ya. Ramai kau ngajar, tak ramai pun kau ngajar ya. Jangan tunggu yang ramai saja nak ngajar. Ramai. Baik. Dan kerana betul saya bilang ya, cuba tuan-tuan tengok di mana salah cakap saya ini. Wahai sekalian hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu wajib, dan menuntut ilmu itu tinggi martabatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari sekian. Bagaimana firman Allah Taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat sekian. Jadi datang
Di samping kita datang, tanggungjawab kita juga untuk anak-anak kita dan jiran-jiran kita. Bagaimana firman Allah Ta'ala, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita belajar agama tapi anak-anak kita tak bawa macam mana? Datang. Dan ini rumah Allah, masjid, biar manfaat, biar berkat, biar makmur. Malaikat pun turun begitu begini. Mana salah saya? Cakap saya. Mana salah saya? Salahnya yang tak nampak yang dalam kalbu. Di balik itu semua pasal aku suka kuliah aku ramai orang. Aku suka biar aku popular. Aku suka biar orang datang menderu-deru. Aku suka biar sampai parking jam-jam lantaran kuliah aku. Aku biar suka biar orang tengok wah meriah betul. Cuma aku tak sebutkan saja. Tapi yang itu yang Nabi bilang yang tersembunyi dalam kalbu. Tuhan tahu tak? Konon panggil orang pakai hadis, pakai ayat Quran. Wah betul lah Ustaz ni menggalakkan orang betul-betul cari ilmu yang manfaat-manfaat, kasih aja orang-orang pesona, tapi sebenarnya pesona dengan dia. Itu yang tersembunyi dalam kalbu. Dan Tuhan tahu ya. Tuhan tahu Tuhan tahu kita ni suka nak glamourkan diri kita. Itu namanya glamour. Begitu ya. Nak cari apa? Cari glamour. Begitu dijawabkan jadi glamour lah. Begitu ya. Semua nak jadi glamour. Na'udzubillah ya. Jangan ya, jangan. Itu setengah orang-orang alim mengajarkan muridnya dari awal dah diajarkan untuk tawaduk, untuk zuhud. Jadi dah terbiasa dengan sikap begitu. Tak biasa dengan sikap popular. Ada satu orang hantarkan muridnya, kau pergi tempat Habib fulan sana, hantar barang ya. Dia pergi sana tengah ada kuliah. Maka tuan guru sana tengah kuliah tanya satu masalah pada murid-muridnya. Muridnya kok semua tak dapat yang jawab. Murid yang datangnya kat tangan dia jawab. Kau siapa ya? Saya murid Habib fulan, hantar barang. Oh ya. Boleh jawab pulanya. Kau tengok korang semua tak jawab. Tengok abang ni jawab ya. Dah. Balik gurunya tanya, dah hantar barang? Dah. Apa cerita kat sana? Diorang tengah kuliah tadi, babe. Ya. Habis dia tanya soalan. Ya. Habis mereka tak jawab. Habis saya jawab. Oh kau jawab ya. Mari sini. Ambil kayu dipentung. Aku ajang hantar kau untuk hantar barang, bukan untuk tayang kau punya ilmu kat tempat orang. Dia tak suka kalau kita bagus itulah murid cikgu. Kalau kita ya, kalau kita gurunya tak kasih muridnya tayang-tayangkan gitu. Kalau disuruh ceramah tampil ke depan pun dia tengok. Dia nak cakap dari hati, bukan cakap yang nak memikat hati. Cakap keluar dari apa dalam hatimu, insaf. Apa yang kau dah belajar keluar, kongsi. Dan dia bukan nak tengok yang kau cakap, sambil kau cakap tu kau bukan keluar masuk minat gembira. Bukan. Dia nak tengok, nak tengok gitu. Mengada-ngada tengok kasih keluar dia amboi, bukan main terus fasih-fasihkan begitu ya. Sebab tu kadang-kadang suruh keluar ceramah tak kasih tahu dulu. Then and then. Kamu cakap. Tak sempat mengada-ngada. Tak sempat nak susun-susun kata. Tak sempat nak cari-cari idea. Apa yang ada lillahi ta'ala keluar. Begitu. Dia nak latihkan murid begitu. Biar tergagap-gagap, biar tersangkut-sangkut. Tak apa. Begitu ya. Begitu dia nakkan ikhlas. Biar kau sederhana, tidak sefasih, tidak selengkap. Tetapi ikhlasmu penuh, markahmu ada, dapat. Fasih cukup. Ikhlasmu jejas, satu pahala tak dapat. Begitu ya. Itu dilatih oleh tuan-tuan guru dengan murid-muridnya begitu ya. Bukan dilatih untuk fasih tau. Dilatih untuk sahih. Itu lagi penting ya. Dan kerana belajar ia daripadanya, kerana bahawasanya yang dimakan itu membatalkan akan amalnya, kerana melupur ia daripada ikhlas. Tak ikhlas namanya. Amal itu apa? Mengajar. Tak ada ikhlas. Maka orang yang alim yang sebenar itu tiada mendatang ia kepada menghelakan manusia dengan melemburkan perangainya dan membaikkan perkataan, dan tiada kasih ia akan jadi kepala orang dan ikutan manusia kepadanya. Orang alim yang betul tak suka nak jadi ketua, pemimpin, apalagi orang sebut itu bukan persatuan. Kami orang-orang sufi. Orang sufi makin sembunyi kok makin istihar namanya. Ku semangat na'udzubillah min zalik ya. Tiada mendatang ia kepada menghelakan manusia
Dan itu apa? Tidak suka dia untuk manusia, dia lunak-lunakkan hati manusia untuk minat kepada dia, ya, dengan membaikkan perkataan. Nah, cakapnya pun difasih-fasihkan, cakapnya pun disusun-susunkan. Allah, kita tengok kalau orang-orang kiai-kiai kita yang dulu cakapnya lillahi ta'ala saja keluarnya, ya. Luar lillahi ta'ala. Kalau patut dia tengking, dia tengking. Cakap dia biasa gitu, ya, lillahi ta'ala. Membaikkan perkataan, tasannu' ni semua namanya. Tasannu'. Yang ada kau cakap je kok jadi terus kayak Indonesia lah. Indonesia cakap memang cara dia Indonesia. Kita sini kok ceramah tu jadi Indonesia. Ya bapak ibu sekalian, kita mesti kok jadi Indonesia. Kok orang sini cakap sinilah sudah. Kok di Indonesia memang sedap cakapnya. Orang Indonesia cakap Indonesia. Kita orang sini cakap sini, kok jadi Indonesia lain pula caranya. Aku tengok aja. Lama. Macam-macam gaya orang, itu semua tu tasanuk, gaya yang dibuat-buat semua tu, ya. Allah, yang ada dengan syalnya, dengan jubahnya. Lagi kalau majlis maulid, orang tua-tua dah datang, habib-habib dah datang, kau pulaknya dari pensyarah undangan, kau datang kelas sampai orang kena masukkan selingan-selingan pasal tunggu kau datang. Jadi betul-betul star datang aja. Aku tanya, apa salah lambat? Kalau dia orang muda, kita boleh tanya, apa salah lambat? Tengok bukan main, serbannya dah begini, salnya dah begini. Pasal lambat, majlis maulid tu Rasulullah dah sampai, ulama-ulama dah sampai. Apa pasal lambat? Maaf Ustaz. Kita tanya. Tak boleh membiasakan dia. Jadi lain kali dia tahu begitu, ya. Kadang-kadang dia sebut pensyarah undangannya kan, datangnya begitu. Tak suka. Jadi starnya, jadi apa, guest of honornya. Tak boleh. Kau kena biasa. Kau kena sambut orang datang. Lagi kalau majlis maulid, ya, majlis ceramah lain ceritanya, ya, begitu. Tak boleh. Memang pensyarah sayuginya datang tepat pada waktunya, tapi bukan jadi star sampai orang tertunggu-tunggu engkau. Lagi kalau majlis maulid ada orang tua-tua semua tu lain, majlis ceramah lain, majlis maulid lain. Adabnya kena lebih tinggi lagi, ya, tawaduknya kena lebih tinggi lagi. Umat Nabi kok dan tiada kasih, ia akan jadi kepala orang dan ikutan manusia kepadanya. Tak suka, ya. Nak kasih jawatan-jawatan tertentu pun tak nak. Gelar-gelar apa lagi pun dia tak nak, ya. Bahwasanya yang demikian itu setengah daripada segala tipu daya nafsu yang amarah. Maka takut olehmu yang akan yang demikian itu, maka bahwasanya itu bala daripada Allah Ta'ala. Bukan glamour, ya. Wah, sekarang glamour. Sekarang tengok, sekarang orang-orang alim pun belajar bagus-bagus nak. Kau tengok sepupu kau, sekolah agama juga, tapi tengok rumah dia sekarang. Kereta dia sekarang. Begitu. Na'udzubillah, ya. Dan telah selesai hamba Al-Faqir ilallahi ta'ala Abdul Rauf Fansuri Asyih. Allah sampai pula ilmu dia pada kita. Fansih ni dah ke mana, ya. Sekarang kitabnya sampai pula kepada kita, alhamdulillah. Daripada mengarang risalah yang bernama Al-Mawa'idul Badi'ah, barang diberi manfaat dengan dia, amin, bagiku dan kedua ibu bapaku dan akan segala guru-guruku, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ala alihi wasahbihi ajmain. Sekian khatam, alhamdulillah, ya. Khatam, tengok dia tulis kitab lillahi ta'ala, diserah pada Allah. Allah yang hidupkan, Allah yang lantik orang tuliskan dalam Rumi, Allah yang lantik pembaca-pembacanya. Dia bikin lillahi ta'ala, Allah yang gerakkan kitabnya. Buka kitab Ihya Ulumuddin jilid ke-8, muka surat 371. Buka aja kok dah 371, ya. Bab ke-7, tentang hakikat mati dan yang dijumpai oleh orang yang mati dalam kubur sampai kepada peniupan sangkakala. Ini adalah sambungan yang kita baca bab mati, putus nyawa, dia nampak Israel apa semua ini, cabut nyawa saja apa berlaku, sampailah babak-babak barzah, sampailah syurga ataupun neraka. Semua dalam bab ini. InsyaAllah akan kita mula baca minggu hadapan, ya, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thank you.